ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tazkirah kelima, As-Sittus Syafiyat. Tengok nota nombor 1 bawah tu, As-Sittus Syafiyat bermaksud 6 ukapan ayat. 6 ukapan ayat-ayat Al-Quraniyah, padanya terdapat kata syifa. Kata syifa maknanya penawar. Lalu unit bagi ayat-ayat tersebut dinamakan As-Sittus Syafiyat, 6 penawar. Ayat-ayatnya terdiri dari ayat ke-14 dari surah At-Taubah, ayat ke-57 dari surah Yunus, ayat ke-69 dari surah An-Nahl, ayat ke-82 dari surah Al-Isra, ayat ke-80 dari surah Asy-Syu'ara, dan ayat ke-44 dari surah Fussilat. Itulah dikatakan 6 ukapan ayat-ayat di mana pada ukapan tersebut ada kata syifa. Kata syifa maknanya penawar. Jadi dikumpul dirikan satu unit ayat, satu kumpulan ayat, dinamakan As-Sittus Syafiyat. Sebelum tu, tazkirah yang keempat, kita sudah pun belajar tentang apa ni ayat-ayat munjiat. Ada 7 dan dinamakan As-Sab'ul Munjiat. Dan yang ini pula dinamakan As-Sittus Syafiyat. Kedua-dua unit ayat ini, maksud saya ialah tazkirah keempat, kelima tu kalau dipaham dengan baik. Allah yang menyelamat. Itu kita buat kesimpulan pada tazkirah yang keempat. Allah yang menyelamat. Yang ini pula Allah yang menyembuh. Andainya kalau kita berpegang dengan kedua-dua prinsip ini ataupun kedua-dua akidah ini dalam kehidupan kita hari ini, sudah tentu kita akan menikmati nikmat tentram, nikmat rahat, senang hati. Kenapa tidak? Bila kita sedar Allah yang menyelamat, dah tentu kita berkeyakinan, yakin diri kita, dan kita pula mempunyai pegangan. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkal ta'ala Allah. Allah yang menyelamat. Artinya dalam perjalanan kita, dalam sama ada ke tempat kerja ataupun di mana-mana kita pergi, kita sedar Allah yang menyelamat. Sudah pasti setiap saat, setiap minit kita sebut Allah. Hati kita menyebut Allah, ingat Allah, cintakan Allah. Dan sudah tentu tak akan berlaku perkara yang tak baik. Percayalah tu perempuan. Apa ni, mereka yang bertindak ganas ataupun pelaku-pelaku jinayah tu, dia orang tak ada ingatan kepada Allah. Nabi dah kata, la yasfiku zani hina yazni. Suara silap semua. La yasfiku sarik. Ataupun ada maksudnya ini, la yazni zaniya, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang penzina, dia tidak akan melakukan perbuatan zina yang terkutuk itu andainya iman ada di dada. Artinya, andainya kepercayaan hatinya pada Allah itu tersemat di dadanya, dia tak akan buat.
Artinya setiap mereka yang berbuat perkara yang tak baik tu tidak ada pegangan di Allah. Mereka tidak ingatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tuan-tuan Islam mengajar kita an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini trust. Kelek mata ni yang kita dengar dulu. Anak kita, cucu kita yang lahir tu, lahir saja apa kita sebut? Disunatkan azan. Perlahan. Sebelum anak itu dibersih lagi kalau boleh. Azan. Berdengarkan kalimah la ilaha illallah. Azan sebelah kanannya, iqamah sebelah kiri. Hari ini tu generasi muda, remaja apa yang tua-tua ni, kalau mereka ni berpegang dengan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sudah tentulah keadaan berada dalam tenteram, nyaman dan tenang. Sebab kesimpulannya kita akan dapat tahu Allah yang menyelamat, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengurus, Allah yang mentadbir, Allah yang berkuasa, Allah. Terus sebut nama Allah. La ilaha illallah. Simple bukan sebut. Bukan payah. Bismillahirrahmanirrahim. Senang. Kalau tuan-tuan malah menyebut banyak, Bismillah. Cukup. Macam Allah yang Anwar Sadat. Rasul Masir dulu, yang kena tembak tu, dan seluruh arahkan menyambut hari kemerdekaan tu, dia kena tembak. Saya ada dekat depan tu. Pentas di depan saya, situ. Tentu yang menembaknya. Dia tunjuk daripada kenderaan, jeep dia tu turun ke depan. Tong. Nah, ini Anwar Sadat ni bila dia cakap Bismillah, terus terus dia guna Bismillah. Sekarang tu saya sebut. Dia pun juga tuan. Kalau kita tak nak sebut panjang, Bismillah, cukup. Artinya hati kita, segala ingatan kita berpegang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tujuan saya tulis ni, tazkirah ni, supaya kita semua sentiasa menyayangi, mencintai Allah dalam setiap saat, minit, mingguan, tahunan dan seterusnya. Allah sentiasa berada dengan ingatan kita sampai ke akhir hayat. Tuan-tuan dan puan, orang yang sedang menghadapi maut tu, sakrat maut, azab maut kan, apa yang digalakkan kepada kita? Dia hidup. Ajar dia, sebut pada dia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Perlahan. Ketika dia dah tak boleh bercakap kan, itu je. Sebab itulah tuan-puan, sebelum kita berdepan dengan keadaan tersebut, marilah kita sama-sama menanamkan dalam diri kita ni ingatan kita bahawa Allah yang menyelamat, Allah yang menyembuh. Baik, tuan-tuan, sebelum saya meneruskan ni ulasan dengan tazkirah yang kelima ini satu syafiat ini, tuan-tuan mesti ingat tazkirah pertama sebagai tajuknya, inilah hakikat kehidupan atau makna hakikat hidup. Antara tajuk ke tajuk ada hubung gaib, tuan-tuan. Apa ni dalam tazkirah pertama disebut bahawa kita manusia ini Tuhan ciptakan dalam keadaan susah. Maknanya sentiasa berada dalam keadaan susah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami ciptakan manusia fi kabad, dalam keadaan susah. Maksudnya manusia berdepan dengan susah. Baik.
Walau bagaimana susah manusia berdepan dengan susah sekalipun, Tuhan bagi ingat. Tuhan tunjuk, ini jalan keselamatan. Ini jalan jalan tak baik. Tuhan beritahu pula, Allah yang menyelamat, Allah yang menyembuh. Artinya manusia ni, kita ni sentiasa diuji. Apa tu ni, dengan berbagai keadaan dan suasana hidup. Susah, senang, kaya. Semua ujian itu bertujuan untuk mencongkel iman seorang itu. Apakah imannya benar-benar beriman kepada Allah? Ataupun imannya itu lemah, tak kuat? Itulah tujuannya itu perempuan. Jadi sekarang mari kita lihat perbahasan berinian ayat-ayat syafiat ataupun Allah yang menyembuh. Kita lihat ayat pertama dulu. Ya, ungkapan kumpulan ayat pertama. Ayat yang ke-14 dari surah At-Taubah. Wa yashfi sudur qaumin mu'minin. Pendek kan? Wa yashfi sudur qaumin mu'minin. Itu pertama. Maknanya, dan dia, ini Allah, akan melegakan hati orang yang beriman. Ini kita dalam perang ni, teman-teman. Tuhan suruh arahkan orang mukmin keluar perang. Bila keluar berperang, tentu hati senjata berada dalam keadaan susah. Susah tu bagaikan berada dalam keadaan sakit. Sama saja, teman-teman. Derita sakit dapat dirasai apa yang disentuh dalam kulit tubuh badan. Derita susah itu adalah tekanan jiwa, itu sakit jiwa. Tuhan ubat. Bila Tuhan bagi kita perasaan lega, dah tentulah kita rasa senang. Tuan-tuan sakit tangan umpama kan. Bila kita rasa sakit, apa yang kita perlu? Ketenangan jiwa. Doktor bagi nasihat dekat kita. Ini ubat. Ambillah ubat. Sekian-sekian awak guna. Pastikan awak berada dalam keadaan rehat. Banyak masa rehat. Perkataan rehat itu bermaksud supaya kita menenangkan jiwa kita. Jangan duk fikir soal benda ni, saya sakit ni tak. Seorang apa sakit, kalau jiwanya tak tenang, tak sembuh sakit dia. Percayalah tuan, tak sembuh. Seorang hamba Allah yang kena sakit mati sebelah tubuh tu, stroke sekalian dia sebab. Saya pergi siaran dia. Dia cerita lah. Dia bekas pegawai kerajaan. Dia banyak bercakap. Maklumlah, kita orang sakit kan. Bila kita luahkan segala-gala perasaan kita, kita rasa puas. Saya nasihatkan dia. Cuma kurangkan bercakap. Dan ganti di depan tu dengan ingatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Yang kedua, buangkan yang keruh, ambil yang jernih. Kan pernah dengar tak lagu tu? Buang yang keruh, ambil yang jernih. Maknanya, hak benda yang kau yang tak sakit paut tu sangat tu, kan? Benda-benda yang negatif tu, buang. Ambil yang positif saja. Kemudian, tingkatkan kepercayaan bahawa aku boleh sihat, aku akan sihat. Jadi dia cuba tuan-tuan. Pagi-pagi walaupun tak boleh bergerak supaya tarik kaki tak boleh nak langkah, nak ayun langkah, pakai tarik ya. Dia cuba latih. Orang kata kalau kena air embun tu satu penawar kata dia. Ada orang latih. Alhamdulillah tuan-tuan. Ada perubahan sakit dia tu. Walaupun tak 100%, tapi itu benar. Pastikan tuan-tuan, sama ada saya dan tuan-tuan, kalau sakit, pastikan jiwa mesti tenang.
banyak ingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ubatnya. Kalau tuan ambil ubat apa ubat sekalipun, tapi tuan jiwa tuan tak tenang, habis. Ubat tu hanya mengikut apa ni orang kata, mengikut persepsi, mengikut pandangan dan tanggapan para doktor sesuai dengan penyakit itu. Sama ada ni sebut tak sebut, kalau diizinkan oleh Allah, itu ubat. Kalau diizinkan oleh Allah, sesuai. Jadi bila kita mempegang ni, tenanglah hati kita. Baik ya. Ayat pertama, wasbi sudur qaumin mu'minin, dan dialah akan melegakan hati orang yang beriman. Yang kedua, wa shifaa'un lima fis sudur. Ini ayat ke-57 surah Yunus ya. Dan penawar bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Dari perut lebah itu keluar minuman, ini madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat penawar yang menyembuhkan bagi manusia. Kita akan lihat nanti dalam huraian nanti saya sebut akan. Yang keempat, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Yang kelima, wa idza maridtu fa huwa yashfin, dan apabila aku sakit, dialah ini Allah yang menyembuh aku. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa. Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang yang beriman. Itulah tuan-tuan 6 kumpulan ayat. Dikatakan As-Situs Syafiat, di sana ada sebut perkataan syifa. Syifa maknanya penawar. Penawar, tuan-tuan tahulah, ianya merupakan suatu ubatan yang diadun atau yang dicampur aduk dengan berbagai-bagai bahan-bahan, sama ada bahan galian maupun bahan daripada tumbuhan. Baik, itulah ada punya huraian ayat. Sekilas selalu mengaji ayat-ayat syifa. Allah Azza wa Jalla tidak pernah menurunkan syifa atau penawar dari langit yang lebih menyeluruh kesannya, paling bermanfaat, lebih melegakan rasa hati, dan lebih mujarrad bagi menghilangkan penyakit selain dengan Al-Quran. Al-Quran adalah penawar. Tapi sayangnya tuan-puan, umat Islam hari ini tidak menikmati atau tidak merasai penawarnya ayat Al-Quran yang ada bagi dia. Tentu lihat, saya bukan nak memperlekehkan orang lain, tidak. Ketika waktu tu dulu kami musabaqahan ujian tilawah Quran tu. Tentu lihat yang mendengar tu senyum, ketawa kan, apa tu, bercakap, berbual. Artinya ayat-ayat yang dibaca tu sedikit pun tak tersentuh dalam pada dirinya. Itu yang kita lihat. Baik, bila kita tanya diri kita pula, bagaimana keadaan aku? Cuba jawab. Aku pun sama dengan dia juga. Itulah hakikat tuan-tuan. Saya sendiri pun tak nafi. Begitulah. Meskipun saya tahu makna ayat-ayat yang dibaca itu, tetapi dihalang oleh keadaan mungkin nafsu kita tak betul perhatian. Tak biasalah teman-teman. Contoh yang paling mudah ialah ayat-ayat dibaca dalam salat. Sama ada imam yang membaca maupun kita sebagai makmum yang membaca, kita membaca sekadar untuk melaksanakan tanggungjawab
Ini rukun salat. Bacalah Fatihah kitanya. Itu saja. Tapi kita tidak pernah menikmati, tidak pernah merasai, tidak pernah memahami apa yang kita baca. Bagaimana kita boleh berubah? Kata sebutkan, Fatihah adalah penawar bagi segala penawar. Demikian ini digigit oleh kalajengking. Benda-benda berbisa. Baca, kemudian kita cuba baca Fatihah. Kapan ni? Ibu jari ni letakkan ke langit, tekan dada. InsyaAllah bisa binatang tu hilang. Jika sekiranya Al-Quran menyesuai jiwa kita. Tapi kalau Quran rasa ada luar, tak jadi apa pun. Saya pernah diuji. Kita ni uji tuan. Masalah dulu di pondok. Jelas tak ada kelambu, tak ada apa, nyamuk banyak lah kan. Baik. Bagaimana nak mampu nak menghalalnya mak? Baik. Buka kitab. Bertemulah satu ayat dan satu Waqi'ah. Ayat itu tak ada hubung kait langsung kalau lihat pada maknanya. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Baca 11 kali. Embuh lah. Tidur. Nyamak tak jaga. Jika sekiranya ayat itu, Al-Quran ada dari kita. Si bulan hamba Allah ni, ayat-ayat Al-Quran tu hanya di luar badan dia saya. Tak masuk dia, tak mati jiwa dia. Dia baca, nyambuk. Besok dia bercakap, tak ada apa pun. Tipu dia ada. Nyamuk gigit juga dia. Sudah dia munafik. Sama ada dia tak nak diri hukum munafik. Ini jangan main-main. Ini ayat Quran. Kalau awak keyakinan, keimanan tak kuat, jangan. Saya pernah nasihat. Ente jangan cakap begitu. Kalau ente tak begitu yakin, jangan amal lebih awal. Supaya akidah itu selamat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Semua ayat Quran itu adalah syifa, penawar. Penawar bagi penyakit hati, penyakit dalam jiwa, penawar untuk penyakit badan, jasmania. Itu ingat tuan-tuan. Kalau kita berasa tak betul yakin, sudah terkehil. Pernah Sayyidina Umar nak bunuh seorang hamba Allah ni, ada sikit syak, dia sakit mata. Dia pergi mengadu lah kawan sahabat, kat Rasulullah. Betul Rasulullah dulu. Rasulullah pun jampi lah dengan ayat Quran. Pasyakan laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'ak fabasaruka al-yawma hadid. Dan surah Qaf sana baca ayat ni. Baik. Berlalu 3 hari tak sembuh juga. Lalu dia pergi ke Umar. Umar berkhatab. Pergi ke Umar pun baca ayat tu juga. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Dia balik besok dengan izin Allah, mata yang sakit mati dah sembuh. Mula dia bercakap, aku pernah pergi jumpa Rasulullah, tapi apa dia lakukan? Tak mujarab. Umar pergi jumpa sekali, mujarab, ada di syak. Tapi ingat Sayyidina Umar panggil. Apa yang bercakap? Bercakap apa? Pedang. Nasib baik dia kembali taubat kepada Allah, rujuk balik kepada Allah.
Dia sudah syak. Bila sudah syak, nifaq, imannya sudah berbulu, tak menentu. Ini tuan-tuan perempuan, pastikan apa ni jiwa kita dan juga apa ni luaran kita ni sama dengan apa yang ada di dalam. Itulah tuan-tuan perempuan, macam kita dah belajar ayat-ayat munjiat. Saya dah katakan ayat-ayat ini sesuai dibaca, diamal. InsyaAllah kita sentiasa berada dalam keadaan selamat. Kemungkinan kalau tuan-tuan amal, tuan-tuan diuji. Satu hari, tuan-tuan dibawa balak. Ustaz tu cakap, kalau baca ayat ini selamat. Selamat macam mana macam ni. Kan tuan-tuan? Malahan kalau dia kaji sebalik, apa yang berlaku tu ada sekilapan dia. Bukan kerana ayat ini baca, dia yang silap. Paling tidak, dia baca ayat tak reti, tak tahu apa. Dia tahu nak selamat je. Dia tahu tu nak selamat. Aku baca ayat ni, minta selamat dah. Sepatutnya dia memahami ayat apa yang ayat Quran yang dibaca. Ini tuan-tuan perempuan. Jadi tuan-tuan perempuan, saya berpesanlah. Ayat-ayat Quran yang tuan-tuan baca sebagai amalan itu, bacalah atas nama Allah dan kerana Allah. Jika sekiranya berlaku sesuatu yang kita tidak ingini, ingatlah Allah. Ingatlah Allah. Allah yang menyelamat, Allah yang menentukan, Allah yang menetapkan segala-galanya. Bila kita berpesan begitu, kita senang tuan-tuan. Ingat tuan-tuan, sifat penawar yang paling mujarab Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Qurannya akan menjadi penawar yang mujarab bagi penyakit rohaniah seperti akidah yang salah, akhlak yang dikeji dan sebagainya, atau menjadi penyembuh bagi penyakit-penyakit jasmania, hak di badannya, apabila anda membacanya dengan keadaan hati yang jujur. Satu, hati yang jujur, lurus dan ikhlas. Dua, di samping ma'rifat yang matap, keimanan yang kental, keyakinan yang kejap, makrifat yang dan syariah sahaluan. Itu syarat berubat. Tuan-tuan ingat ni. Ini syarat. Jadi prasyaratnya sebelum tuan-tuan amal ayat Al-Quran sebagai amalan, ini dia. Saya ajar pada nama Allah. Kalau kamu sakit kepala, bacalah ayat yang sampai tadi. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Kemudian picit pas sakit itu. InsyaAllah sembuh. Tapi sayangnya, makrifatnya ataupun apa ni orang kata akidahnya, kepahamannya lemah ataupun tak begitu kuat, tak begitu faham. Dia biji-biji sakit juga kepala dia. Ada teman cakap baik makan apa telan Panado. Dia awak telan Panado kena beli, kena bayar. Dia tak perlu bayar. Yang perlu bayar ialah yakin dan ikhlas pada Allah. Kenapa awak tak boleh nak imbangkan perkara ni? Saya sebut ni pasal dia puli kat saya. Saja dia cuba puli pula ke saya. Lebih baik beli Panado tadi. Saya kata mau beli Panado kena bayar, kena benda duit. Ini tak perlu duit. Duitnya ialah ikhlas, jujur dan iman yang keyakinan yang mantap. Kenapa nak guna yang tak kena tak berduit ni? Itulah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya sekali lagi ingat, bila tuan-tuan beramal dengan mana ayat Al-Quran, pastikan hati yang ikhlas, iman yang kuat dan kukuh, keyakinan yang kejap, makrifat dan syariah itu sehaluan. Ada yang tak sama,
Tetapi jika berlaku ketidakmujaraban, barangkali ketidakjujuran hati yang membacanya, atau disebabkan faktor-faktor berikut. 1. Keimanan yang lemah. 2. Keyakinan yang rapuh dan mudah terkehil. 3. Syariah dan marifat tidak sehaluan. Ini seperti kata-kata Ibn Qayyim, tuan-tuan. Apa yang berlaku pada diri kita pada hari ini, tuan-tuan? Yang ketiga tu, syariat dan makrifah tidak sehaluan. Percayalah puan, ini masalah kita hari ini. Kita dah tahu ini hukum syarak gini-gini, tapi dah alih yang lain. Tak sehaluan, tak boleh. Kerana ketiga-tiga faktor tersebut menjadikan apa yang dibaca hanya sekadar menutur, atau berlega di bibir mulut saja, tetapi tidak jelira, tak jelia, atau tidak meresap ke dalam lubuk hati. Macam mana dia nak menikmati? Contoh nama orang kalau sebut jelia ni kan, kalau orang Kelantan cukup mahir lah kan. Dia buat makanan tu kan, bila dia bila makan kan, ni jelia molek makan ini sedap. Itu maknanya apa ni, susah nak gambar begitu sedapnya, nikmatnya makanan tersebut. Tuan-tuan baca Bismillahirrahmanirrahim, Allah tak dapat nak gambar bagaimana nikmatnya bacaan tersebut. Tapi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim sebagai sekadar menutur saja, tak ada apa nak tuan-tuan, tak ada kesan. Terpulanglah pada setiap orang. Kalau apa ni makrifatnya atau pengetahuannya, knowledge lah kan, begitu meningkat, insya-Allah dia akan menikmati kemujaraban ayat Quran. Tapi kalau keadaannya tak meningkat, hanya sekadar geti saja. Macam orang baca surah Yasin tiap-tiap malam Jumaat kan, tiap-tiap hari hari yang rasmi baca hanya sekadar menutur saja, tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan kata saya nak pendekar orang, tidak kan. Saya sebut ni kecamannya pada diri saya sendiri. Saya pun sama juga, tuan-tuan. Baca sekadar menutur saja. Kita sedar lepas baca tu tak ada apa pun. Sepatutnya selepas kita baca, kita menikmati apa yang dibaca. Paling tidak sikap kita, akhlak kita, gaya laku kita, aksi kita tu. Kalau dulu tu agresif, kita cuba cari yang lebih sempurna. Bila bercakap, pilih kata-kata yang sedap didengar. Nyaman dah hati budi orang kata kan, dah sedap dengar. Ini mana perubahan sikap. Itu yang naknya tuan-puan. Tuan-puan datang ke masjid salat berjemaah. Apa yang tuan-puan nak? Perubahan sikap. Dari datang ke masjid, balik rumah, tenang hati. Rasa senang hati. Bila tengok anak cucu, senang hati. Itu ada rezeki Allah beri pada kita. Tapi kalau tuan-tuan datang ke sini sekadar untuk untuk nak makmul masjid saja, atau sekadar nak melepas lelah, penat lelah saja sebab bekerja, tentu tak akan dapat nikmatlah. Itu rugi tuan-tuan. Jadi pastikanlah bila tuan-tuan nak ke masjid, nak ikut masjid ilmu, kejujuran hati, jujur hati kita dulu. Ikhlas kerana Allah, bukan kerana nak pujian. Warak dah, piah atas kepala tu. Tak. Bukan ini satu gambaran kepiah atas kepala pakai baju Melayu, pakai baju badak. Itu hanya uniform luaran. Yang penting hati tuan-tuan. Tuan-tuan bawa hati yang ikhlas pada Allah. Sampai ke masjid, sunat berkat, sunat i'tikaf. Duduk, istighfar.
Bila ada majlis pengajian, dengar. Lepas isyak balik. Tak ada apa tuan, tak memenangkan badan. Duduk berfikir. Aku sekarang dah umur 30, 40, 50, 60. Bila nak mati? Tiba soalan. Bila aku mati? Bila aku nak mati? Tak dapat jawab. Memang tak boleh jawab. Bila tak boleh jawab, artinya mati itu sudah hampir dengan kita. Dah hampir, dah dekat dengan kita tuan-tuan. Cuma saat saja yang menentunya. Jadi ini suatu nikmat. Nikmat yang kita dapat rasai, yang kita dapat nikmati setelah kita benar-benar menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Ingat teman-teman, kerana ketiga faktor tersebut yang tadi, keimanan yang lemah, keyakinan yang rapuh dan mudah terkehil, syariat dan makrifat tidak sehaluan tu menjadikan apa yang dibaca hanya sekadar menutur atau berlega di mulut saja, tapi tidak jelira atau tidak meresap ke dalam lubuk hati, seolah-olah ada penghalang yang menyekat dan menahan apa yang dibaca itu menjadi penawar yang mustajab dan penyembuh yang mujarab. Sedangkan ayat-ayat Al-Quraniyah yang dibaca itu adalah penawar yang paling mujarab. Justru jika tidak mujarab, maka Allah tak akan menyembuh penyakitnya. Sebagaimana yang ditegaskan dalam sebuah hadis yang bermaksud, sesiapa yang tidak sembuh penyakitnya dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, maka Allah tidak akan menyembuh penyakitnya. Man lam yatashfi bil Quran fala syafahu Allah la. Sesiapa yang tidak sembuh penyakit kerana membaca Al-Quran, Allah tak akan sembuh. Tuan-tuan dan puan, marilah kita sama-sama mempertikaikan keimanan dulu. Tingkatkan keimanan. Maksud saya, tingkatkan keyakinan. Bagaimana hendak meyakinkan diri aku dengan ayat-ayat Al-Quran ini. Itu sudah. Mula dengan bismillah dulu. Dengan nama Allah, Pemurah, Penyayang, ataupun Pemberi rahmat. Oh, itukah Allah? Ya. Kalau itulah Allah, ya Allah, murahkanlah rezekiku. Ya Allah, kesanilah aku. Itu maksudnya teman-teman. 6 ungkapan ayat-ayat Al-Quraniyah yang terdapat padanya kata syifa lalu dikumpul dalam satu unit, kemudian tersohor dengan sebutan as-situs syafiat. Yang tersebut itu adalah merupakan pembangkit penghidupan muslim mukmin. Tengok tuan-tuan, pembangkit kehidupan muslim mukmin. Satu, apabila selalu dibaca serta dipahami tunjuk nasihatnya. Satu. Kemudian dibuktikan di persada amali. Itu yang naknya. Kalau baca saja sekadar apa, sekadar nak apa, orang kata sekadar nak menyebut, tak ada apa dah tu perempuan. Bila kita baca, baik, apa yang kita faham? Itu yang perlu orang perempuan. Orang apa ni, bangsa-bangsa yang maju dulu dan hari ini tu perempuan, mereka membaca. Baik, disebut membaca perempuan bukan bukti ada buku, ada bahan bacaan. Tidak. Membaca dengan arti kata memikir, memahami, merenung, membuat kesimpulan. Tuan-tuan, cuba baca kan, apa ni, pereka-pereka ataupun pencipta kan, alat-alat sekian, alat-alat modern science, katalah alat apa ni, komputer hari ni yang kita selalu ribu-ribu kan. Siapa yang mula-mula mereka cipta komputer? Bagaimana dia boleh mereka cipta komputer?
Paling tidak perempuan pertama bermula daripada memikir. Memikir, memahami. Bila memahami, dia cuma mengaplikasikan apa yang dia faham. Kita tidak. Kita tidak begitu perempuan. Kita boleh membaca Fatihah. Kita boleh memahami Fatihah. Tengok mana boleh. Tapi kita tak sanggup mengaplikasi apa yang kita faham. Ataupun kita tidak sanggup menghayati amali apa yang kita faham. Ini puncanya. Pelajar di sekolah lemah. Sekian. Kelang kabut cikgu. Bahasa Melayu yang lemah, bahasa Inggerisnya lemah. Dan sahabat ni kelang kabut kan. Tak atasan. Berapa pelajar itu di pusat pengajian tinggi lemah bahasa Inggerisnya. Tak dapat menguasai. Apa sebab kamu buat? Jangan bijak-bijak tu. Anak-anak kita tu bijak perempuan. Mereka tak dapat pijak berada di Menara Gading tu. Kalau tak bijak. Baik, bila soal semua menguasai bahasa Inggeris, dah tentulah. Paling tidak perempuan, mereka mesti memahami memahami, mengamali, memahiri. Ada tambah satu lagi. Mahir apa yang dia tahu. Juga dengan bahasa Arab tahu perempuan. Belajar Malaysia pergi ke negara Arab, belajar universiti. Tapi bila cakap Arab cukup lemah. Boleh tapi lemah. Apa sebab? Dua perkara tak ada. Mengamali dan memahiri. Dia cuba kan? Dia sekadar memahami saja. Baca boleh, faham, dapat jawab dan ketapusan. Percayalah anak-anak kita tu bukan dia tak reti bahasa Inggeris, dia boleh. Tapi dia tidak memahirkan apa yang dia reti tu. Itu puncanya. Jangan lihat tak boleh konsentrasi itu, tak boleh cakap dengan baik, dengan fasih, tak boleh berkomunikasi. Itu yang saya faham begitulah. Saya rasa kalau nak baca buku, saya rasa anak-anak kita tentu boleh kan. Patut dia ada asas bahasa Inggeris tu. Sama lah juga tuan-tuan kalau tuan-tuan tanya saya. Saya tak kerti juga. Memang saya tak kerti pun. Tuan-tuan. Bahasa Arab. Atau mungkin tuan kata saya mahir bahasa Arab. Sikit-sikit je. Tapi tak begitu sangat. Maknanya bila saya buka channel dalam bahasa Arab tu. Kan? Buka apa ni? Al-Jazair dia. Cakap Arab kan? Dia cakap Arab tu bukan semua kita boleh faham. Itu menunjukkan bahawa kita tidak boleh menguasai dengan baik. Tapi kalau tuan-tuan beri buku kat saya, bisa apa? Saya boleh faham. Itu dia beza tu perempuan. Begitulah dia dengan masalah ayat-ayat apa ni syafiat ni. Kita baca wa yasfi sudur qaumin mu'minin. Boleh baca kan? Boleh, tapi kita tidak dapat menghayati, menikmati, merasai atau zauq apa panggil? Menzauqkan bahasa itu dalam ingatan kita. Tak. Jadi oleh itu tuan-tuan, marilah kita cuba sama-sama mempertingkatkan kepahaman ya, dan sama-sama kita berlatih. Berlatih kata bila kita membaca sesuatu maklumat, pastikan maklumat itu kita boleh kutip. Boleh kutip, boleh simpan. Kita tak payah baca tuan-tuan. Tuan boleh baca surah apa? Urusan Melayu, urusan Malaysia, apa sajalah tuan-tuan, metro ke sebagainya. Tentu tuan-tuan baca tajuk yang boleh kutip maklumat, boleh masuk dalam poket. Jadi mana kita bayar RM1.5 tu, jadi munasabah lah. Tapi kalau kita baca macam angin saja, cung lah lagi. Habislah.
Itu yang apa ni yang perlu kita latih atau yang perlu kita usaha pada hari ini. Jadi kalau kita baca ayat Quran surah Al-Fatihah tu, biarlah kita baca dengan baik, dengan sempurna, kita faham dan kita boleh kutip apa yang kita faham, masuk dalam poket dan buktikan di luar. InsyaAllah kita akan mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat-ayat dan sifat-sifat ini adalah pemakin kehidupan Muslim mukmin apabila selalu dibaca serta dipahami tujuan nasihatnya, kemudian dibuktikan di persada amali. Oleh itu, sebelum kita mengaji secara terperinci ayat-ayatnya, dirasakan perlu kita memahami terlebih dulu kata sifat. InsyaAllah pada minggu depan kita akan bertemu pembahasan kata sifat ini, apa artinya, apa maksudnya. Jumpa lagi, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.